Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iraq Nasir Muhammad Syahrin. Nombor saya 23 di KM 19F1058. Kami dari kelas di KM 4B. Hari ini saya akan menerangkan tentang safety procedure of lab machine. Terdapat banyak langkah-langkah yang perlu kita ikuti untuk mengelakkan dari sebarang kemalangan yang tidak diingini terkena pada diri kita atau orang sekeliling kita. Kita mestilah memakai alatan untuk melindungi mata kita seperti safety glasses, goggle ataupun visor. Ini bagi mengelakkan mata kita terkena daripada serpihan besi-besi yang ingin kita potong. Yang kedua, kita janganlah memakai aksesori seperti jam, cincin, gelang dan rantai. Seterusnya, kita janganlah memakai pakaian yang longgar. Longgarnya seperti tie, kita janganlah memakai tie. Seterusnya, kita tidak perlulah memakai sebarang alatan yang berada di leher seperti earphone. Apabila kita memakai lengan panjang, hendaklah dilipat atau disisir sehingga ke atas siku bagi mengelakkan gangguan kita semasa melakukan kerja. Apabila kita berambut panjang, hendaklah diikat. Semasa mengenali mesin, kita mestilah menggunakan 3-jaw chuck guard bagi mengelakkan kita terpegang 3-jaw chuck itu. Seterusnya, kita mestilah memeriksa mata alat kita tajam dan tidak rosak. Dan kita perlulah memastikan apabila kita menggunakan 3-jaw chuck itu selamat. Seterusnya, kita hendaklah memastikan bahan kerja kita berada di center point di tengah-tengah. Apabila bahan kerja tidak berada di center, ia akan menyebabkan keadaan tidak selamat digunakan. Mengetatkan 3-jaw chuck, jangan meninggalkan chuck key di 3-jaw chuck. Semula chuck key di tempat yang selamat selepas digunakan. Memastikan ketinggian mata alat sama dengan ketinggian quill tailstock. Mengetatkan mata alat menggunakan tool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Hazim Rusnijam. Saya pada DKM 4B. Nombor majlis saya 23 DKM 19F1053. Hari ini pulang kami diberi tugasan untuk menerangkan tentang mesin. Jadi saya diberi tugasan untuk menerangkan tentang equipment dan juga machine setup untuk lab machine. Okey, saya akan menerangkan tentang part yang ada dalam lab machine. Okey, pertama sekali equipment dia yang ada dalam lab machine adalah part-part dia: bed, base. Yang kedua adalah apron, ketiga apron hand wheel, keempat cross feed handle, yang kelima automatic feed lever, yang keenam speed nut lever, yang ketujuh feed rod, yang ke-8 lead screw, yang ke-9 waist, yang ke-10 tailstock hand wheel, yang ke-11 tailstock, yang ke-12 compound rest, yang ke-13 cross slide, yang ke-14 saddle, yang ke-15 adalah spindle speed levers, yang ke-16 adalah headstock, yang ke-17 feed reverse lever, yang ke-18 adalah quick change gearbox, dan juga yang terakhir sekali adalah feed change levers. Seterusnya adalah machine tools. Di machine tool ni di mana alatan yang perlu digunakan untuk membuat satu proses. Okey, pertama adalah turning tools, yang kedua adalah facing tools, yang ketiga adalah curling tools, yang keempat adalah drilling tool, yang kelima boring tool, yang keenam threading tool, yang ketujuh parting tool, yang ke-8 yang terakhir sekali adalah tool post grinding. Seterusnya, alat untuk melakukan projek memerlukan beberapa alatan untuk membuka ataupun mengetatkan sesuatu alatan ataupun bahan kerja. Okey, yang pertama sekali adalah tailstock quill, di mana itu adalah untuk menyokong ataupun membuatkan bahan kerja berada di posisi yang center ataupun posisi tengah. Okey, yang kedua adalah lead chuck key. Okey, chuck key ni digunakan untuk chuck ataupun 3-jaw ataupun 4-jaw yang berada di lathe machine untuk mengetatkan bahan kerja. So untuk ketatkan tu perlu stabil lah. Okay, yang ketiga adalah tool bit holder. So tool bit holder ni diperlukan untuk memegang mata alat untuk melakukan kerja. So kita perlu akan ada tool bit holder. Dan yang keempat adalah tool post key, di mana tool post key ni adalah untuk alat untuk kita mengetatkan tool post, skru pada tool post untuk mengetatkan tool bit holder tu. So kita ketatkan benda tu pada tool post. So memerlukan tool post key untuk mengetatkan ia. Itu saja. Ini adalah untuk machine setup, lab machine setup. Okey, pertama sekali kita akan cuba onkan switch.
untuk melihat cat berpusing. Okey, bila cat berpusing kita uji pula foot brake sama ada hidup atau tidak ada hidup. Okey, untuk menguji keselamatan lah di sini. Okey, jadi kita akan menggerakkan hand wheel ataupun carriage wheel. Kita akan uji dia. Okey, boleh gerak ke kiri dan ke kanan. Pergerakannya adalah ke kiri dan ke kanan carriage ni. Okey. Lepas tu wheel yang per particular ni adalah wheel di mana menggerakkan ke depan dan ke belakang untuk facing. Okey, yang ni pula untuk angle. Yang kecil sekali ni adalah untuk wheel angle. Okey. Kita akan teruskan dengan mata alat. Okey. Nanti kita akan meletakkan mata alat, tapi terlebih dahulu kita akan memilih dulu mata alat yang bersesuaian dengan kerja yang akan dilakukan. Okey. Jadi pertama sekali kita memerlukan apa tujuan kita untuk membuat mesin ni, untuk buat bahan kerja apa, facing, kerja-kerja facing ataupun kerja-kerja turning, knurling, drilling. Okey, jadi kita perlu pilih mata alat yang sesuai lah. Okey, pertama sekali kita tengok mata alat dulu yang sesuai. Okey, dalam lab mesin kali ini, dalam video ini menunjukkan kita akan melakukan facing terlebih dahulu lah untuk melisingkan permukaan bahan kerja. Jadi kita memilih yang mata alat yang lebih berangle di situ. Okey, lalu kita akan cuba untuk pasangkan dia kepada tool post. Okey, kita akan menggunakan spana bersaiz 14 di situ untuk melonggarkan dia punya tool post supaya dia boleh bergerak dalam 360 darjah. Dia boleh berpusing 360 darjah dan kita akan ketatkan mengikut darjah yang kita mahukan. Okey. Setelah selesai kita mengetatkan dan menyeting kedudukan tempat tersebut, kita akan menggunakan spana yang lebih kecil bersaiz 12 untuk mengeluarkan tool bit holder ataupun tool bit clamp. Okey, tool bit holder clamp ni kita akan taruhkan dia dekat tool post. Tujuan dia adalah untuk mengunci ataupun mengclamp mata alat, ataupun boleh juga kita untuk mengklampkan tool bit holder, pemegang mata alat. Okey, kita akan menggunakan kita gunakan tool post key. Kita gunakan tool post key dan mengetatkannya. Okey. Kemudian kita menggunakan coil. Coil ni adalah tujuan dia untuk kita mendapatkan satu titik tengah pada bahan kerja. Biasanya dia akan berada di tengah-tengah bahan kerja. So dia akan jadi center. Okey, kita kedepankan sedikit dia punya pemusing alat tu. Okey, kita masukkan, dia akan attach terus ke dalam tool ni. Okey, masukkan coil tersebut, dia akan stay kat situ. So yang bahagian tajam itu akan menghadap kepada alat bahan. Dia akan berada daripada tengah alat bahan. Okey, seterusnya kita akan longgarkan tool post untuk kita menyeting. Kita menentukan dia punya alat kerja ataupun bahan kerja. Mata alat. Okey, mata alat akan berada di, kita ukur mata alat tu perlulah sekata dengan coil, kerana itu adalah center line dia. Okey, jadi kita akan setting dia punya, bagi dia ngam-ngam dia punya mata alat yang paling hujung yang tajam tu kena dekat coil. Okey. Lalu kita ketatkan dan pastikan tidak bergerak. Okey. Selepas kita pusingkan per particular punya wheel untuk keluarkan dia. Okey, kemudian kita ambil bahan kerja. Bahan kerja ni tidak ada kesan-kesan karat lagi, ada kesan-kesan ni lagi. So kita longgarkan pakai menggunakan chuck key. Okey, chuck key kita longgarkan, kita ketatkan, masukkan bahan kerja. Okey, kemudian
Mata alat dirapatkan, tarik carriage tu punya wheel kita pusingkan menghala ke arah cap. Okey, kemudian per particular wheel tu kita pusingkan dia sehingga dekat dengan bahan. Okey, kemudian dia akan berada di tengah. Okey, so kita dah sudah okey, kita dah berada di tengah untuk melakukan kerja facing. Ini adalah kerja untuk facing. Okay, jadi kita sudah ready untuk melakukan kerja-kerja lab machine lah. Okey, so ketatkan, pastikan tiada apa-apa masalah. Kemudian okey, tarik semula keluar. Okey, kita try ambil dia punya lining dia di luar di diameter alat bahan. Okey. Kemudian kita pusingkan. Okey. Kita dah siap untuk melakukan lab machine. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Najmi bin Rahman. Nombor matrik saya 23 DKM 19F1000. Hari ini saya akan menerangkan tentang standard operating procedure berdasarkan lab sheet yang diberikan. Okey, untuk melaksanakan projek menggunakan lab machine, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan, iaitu hidupkan lab machine, kemudian adjust kedudukan bahan kerja pada lab machine. Okey, yang pertama, untuk melakukan proses facing, kita perlulah meletakkan mata alat di tengah-tengah bahan kerja bagi mendapatkan permukaan yang licin. Kemudian tetapkan kelajuan spindle dengan kelajuan yang sesuai untuk mata alat melakukan proses facing pada bahan aluminium. Seterusnya, tetapkan beberapa kedalaman yang ingin dibuang pada bahan aluminium untuk mendapatkan panjang bahan iaitu 60 mm. Selepas itu, hidupkan mesin dan kawal kelajuan mata alat untuk memotong bahan. Kita dicadangkan supaya menggunakan kelajuan yang rendah bagi mendapatkan permukaan yang cantik. Okey, seterusnya adalah proses parallel turning. Bagi proses parallel turning, kita perlulah mengubah sudut alat pemotong untuk membuat proses parallel turning. Selepas itu, kita hidupkan lab machine dan biarkan mata alat memotong bahan aluminium sehingga kita mendapat panjang bahan aluminium sebanyak 45 mm dan berdiameter 25 mm. Di dalam proses ini, kita akan dapat melihat rupa bentuk objek. Okey, seterusnya adalah proses grooving. Untuk melakukan proses grooving, kita perlulah menukar alat pemotong untuk membuat bahagian alur. Kemudian setting alat pemotong dengan bahan kerja. Kemudian mulakan proses grooving sehingga mendapat panjang 28 mm pada muka bahan kerja. Seterusnya, buatkan alur pada bahan kerja sehingga kita mendapat diameter 20 dan panjang 5 mm. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Dedir bin Muslim, nombor matrik F1063. Hari ini saya akan terangkan tentang chamfering method. Okay, yang pertama, perlu memilih bahan kerja atau besi yang tepat. Yang kedua, menggunakan kait, bersihkan permukaan penjepit pada bahagian yang dilapisi dan pastikan rahang cat bersih. Dan yang ketiga, semasa memasukkan bahagian besi, pastikan kepala pemotong ditarik dahulu. Seterusnya, masukkan bahagian ke dalam cak dan pastikan ia bertentangan dengan stopper. Yang kelima, ketatkan bahagian cak dengan spanner kunci. Dan yang keenam, hidupkan spindle. Seterusnya, masukkan pemotong ke bahagian kerja secara manual. Sebaik saja pemotong bersentuhan dengan bahan. Tutup spindle. Yang ke-8, ukur jarak antara stopper, meja dan bed. Yang ke-9, hand feed dan potong ke arah bahagian kerja sehingga pemegang suampan berhenti berpusing. Yang ke-10, kembalikan spindle ke kedudukan semula. Dan yang ke-8, matikan switch utama spindle dan tanggalkan bahagian kerja secara manual atau dengan penggunaan air chuck. Dan yang terakhir ialah selesaikan dan kemas semua kekotoran selepas melakukan kerja. Itu saja, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Daniel bin Muslim, nombor matrik F1063. Hari ini saya akan terangkan prosedur untuk membuat thread method. Okay, yang pertama ialah tetapkan kelajuan menjadi 1/4 dari kelajuan yang digunakan untuk turning. Yang kedua ialah tetapkan gearbox dengan perubahan pantas untuk nada yang diperlukan dalam utas, iaitu menggunakan per inci. Dan yang ketiga ialah tetapkan compound rest
pada 29 darjah ke kanan untuk tangan kanan. Yang keempat ialah pasang bit alat oleh 60 darjah dan tetapkan ketinggian ke titik tengah mesin LED. Yang kelima ialah tetapkan bit alat dan sudut yang betul ke tempat kerja menggunakan pengukur benang. Dan yang keenam ialah dengan menggunakan penyelesaian susun atur, lapisi kawasan yang hendak dililit. Seterusnya, gerakkan alat utas ke bahagian dengan menggunakan compound dan crossfit. Tetapkan mikrometer ke sifar pada kedua dial. Seterusnya, pindahkan crossfit ke alat belakang dari tempat kerja. Gerakkan carriage ke hujung bahagian dan tetapkan semula crossfit ke sifar. Dengan hanya menggunakan mikrometer compound, masukkan 0.001 hingga 0.002 inci saja. Yang ke-10, hidupkan pelarik dan masukkan separuh nan. Seterusnya, ambil cala pada bahagian besi tanpa memotong cecair. Tanggalkan separuh nan di hujung potongan. Hentikan mesin dan tarik keluar alat menggunakan crossfit dan kembalikan carriage ke kedudukan asal. Yang ke-12, menggunakan tolok skru atau pembaris untuk memeriksa thread pitch. Yang ke-13 ialah masukkan compound dalam 0.005 hingga 0.020 inci untuk first pass menggunakan minyak pemotong. Apabila hampir mencapai ukuran akhir, kurangkan kedalaman potongan menjadi 0.001 hingga 0.002 inci. Seterusnya, teruskan proses ini sehingga alat ini berada dalam jarak 0.010 inci dari kedalaman penaman. Seterusnya, periksa ukuran menggunakan mikrometer oleh skru, pengukur benang atau menggunakan sistem 3 wayar. Dan yang terakhir, ratakan hujung thread untuk melindunginya daripada kerosakan. Terima kasih.